Assalamualaikum. Ni kita nak abang pergi kampung benda-benda bodoh yang dikeluarkan oleh Lebay duk di Marang tu. Yang duk kata dia jadi presiden PKA presiden PAH tu, Parti Islam tu. Tapi adakah dia menunjukkan keislaman dia tu? Okey, bila aku duk tengok ramai sangat orang duk ulas atas kenyataan yang bodoh. Kan kalau hang jadi kerajaan, perlembagaan yang ada hari ini, ini ada halal, ini adalah perlembagaan dunia, memang bagus, kita tak perlu usik. Dan apabila hang jadi pembangkang, hang tak dapat jadi kerajaan, parti PKA menentang Al-Quran, mempertahankan perlembagaan penjajah. Kepala apa pun aku tak faham. Hari ini minda presiden PAS paling mangkak di dunia dan akhirat. Dia boleh kata apa tau? PKR menentang Al-Quran, PKR lawan Al-Quran. Ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat PKR sepatutnya bersikap menyeram terhadap kenyataan-kenyataan ahli politik, berkeras untuk mempolitikkan agama. Demikian kata-kata salah seorang pemimpin parti itu di dalam ucapan penggulungan di Kongres Nasional Khas PKR semalam. Kita pun tak faham lah. Disebabkan Anwar Ibrahim menyerang keras kenyataan-kenyataan ahli-ahli politik untuk mempolitikkan agama. Lah, hang kata ke atas batang hidung hang balik ke apa Hadi Awang? Hadi Awang, ni walaupun nak tengok ni, tolong hantar pergi ke Hadi Awang Ustaz. Aku tengok berapa ramai orang yang duk ulas hang punya kenyataan dekat Facebook ni, minda presiden PAS paling mangkang sekali. Aduh. Hang menceritakan PKR lawan Al-Quran. Lepas tu hang tak cerita habis pun. Ni berapa panjang ni hang duk cerita. Okey. Itulah hadis tu, hadis ni apa semua ni sebab apa? Sebab hang nak menentang, sebab hang nak melawan parti lawan hang. Aduh, kita pun tak faham lah dengan Hadi Awang. Aku duk dengar ni 2-3 orang duk ulas ni kan. Apa hal lah, kenyataan Hadi Awang ni yang membodohkan diri dia, yang menjatuhkan ke batang hidung dia sendiri apa yang dia cakap. Kan? Lepas tu dia buka hadis Quran, lepas tu dia buka macam dia buka ayat Quran, dia buka hadis. Hal ini jelas menunjukkan kejahilan dan sifat buta Al-Quran. Dia kata Anwar Ibrahim menunjukkan kejahilan, sifat buta Al-Quran. Dalam Al-Quran cakap bantu rakyat miskin. Dalam Al-Quran cakap berlaku adil terhadap rakyat. Kita ni pemimpin, kita perlu beramanah. Tapi dia duk jajar politik dia duk jajar dia punya parti dia untuk dia nak kononnya dia nak tunjuk kata dia ni lah yang perjuangkan agama, dialah saja yang memperjuangkan Melayu di atas muka bumi ini. Sedarlah lebay, sedarlah di atas muka bumi ini, di negara-negara Islam yang lain, malah negara Brunei tak ada pun Hadi Awang, tak ada pun parti PAS. Negara mereka aman, damai, tak ada resis, tak ada bergaduh. Walaupun pelbagai kaum yang ada di dalam satu negara tu tak bergaduh, tak apa, tak menyerang seteruk mana. Yang seperti Hadi Awang ni, setelah dia tak dapat jadi kerajaan, dia cemburu dengan usaha-usaha tindakan Anwar Ibrahim. Sebab tu dia duk jadi macam tak ada akal kita apa. Kan? Kita pun lepas tu dia pun macam dia kata, Hadi Awang kata Al-Quran menegakkan firman Allah SAW kepada para malaikat ketika hendak mencipta manusia pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam dan zuriatnya, dilahirkan seluruh manusia. Wa iza qala rabbuka. Okey. Lepas tu apa dia kata lagi? Menegakkan ad-din Islam, politik, mentadbir urusan dunia dengan Islam siasah, Al-Mawaddi dan kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, muka surat 15, Ibnu Khaldun dalam kitab takhrijnya judul 1 muka surat 2, itulah 239. Tak.
Yang aku dah baca agak sekali imbas tadi, apa yang dia nak ceritakan sebenarnya? Apa yang dia nak ceritakan sebenarnya yang panjang-panjang ni betul-betul dia kira macam dia tibai parti lawan dia dengan guna Al-Quran kau-kaunya, dia guna kau-kaunya. Kan? Lepas tu dia nak cerita tu, dia nak cerita ni, dia nak cerita ayat tu. Okey, lepas tu dia kata apa? Perkara ini sekaligus menunjukkan bahawa sultan raja-raja juga mempunyai hak kewajipan berpolitik. Namun demikian, apa yang berlaku sekarang adalah kita masih mengekalkan warisan penjajah. Dia dok kata kerajaan hari ini masih mengekalkan warisan penjajah. Dan dia, kalau dia duduk dalam kerajaan, warisan penjajah ni kira macam betul, bagus. Kalau dia tak ada dalam kerajaan, dia akan pergunakan apa yang dia kata dulu, yang Hadi Awang keluarkan fatwa ke apa kepala bananya yang boleh membuat bergaduh, laki bini bercerai-berai, adik-beradik bercerai-berai, kan? Macam adik-beradik masjid semayang 2 imam lepas tu nikah orang UMNO tak sah, nikah orang PAS nikah 2 kali. Aduh, otak dia ni aku pun tak tahu. Hamdah muda, waktu zaman muda pun menyusahkan manusia, lagi tua lagi menyusahkan manusia. Aku pun tak faham lah. Lepas tu macam dia kata, namun demikian apa yang berlaku sekarang adalah masih mengekalkan warisan penjajah dengan memisahkan politik dan agama, dan memisahkan raja-raja daripada politik. Malah raja-raja hanyalah ditugaskan supaya menjaga agama saja. Kita nak tanya Hadi Awang, dengan apa undang-undang yang ada sekarang, adakah agama Islam tak terbela? Adakah kita dah tak boleh semayang? Adakah kita dah tak boleh azan? Adakah betapa terancamnya Islam di... geng, minta maaf geng, mikrofon bateri habis. Lepas tu kita dah rekod dah, patut ada orang call pada. Okey geng, kita sambung pula geng. Yang Hadi Awang kata tadi, perkara ini sekaligus menunjukkan bahawa raja-raja Melayu juga mempunyai hak kewajipan berpolitik. Namun demikian, apa yang berlaku sekarang adalah kita masih mengekalkan warisan penjajah. Okey, aku nak ulang yang tu. Dia kata kita ni, negara kita mengekalkan warisan penjajah. Kalau Hadi Awang jadi kerajaan, kalau parti PAS ada di dalam kerajaan, warisan penjajah ini adalah jadi halal, boleh masuk syurga. Faham tak? Kalau Hadi Awang ada di dalam kerajaan, boleh jadi duta khas, boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Hadi Awang dia akan kata, oh undang-undang ni adalah benar, undang-undang ini adalah tidak menyalahi undang-undang, kita tak perlu buat hudud, kita tak perlu lagi buat RUU 355. Itu ketika dia ada di dalam kerajaan. Dan sekarang dia tak ada di dalam kerajaan, sebab tu dia boleh cakap macam tu. Sebab tu dia boleh kata ini adalah undang-undang penjajah. Kita nak tanya, adakah undang-undang penjajah ni menyekat dakwah-dakwah untuk orang Islam? Untuk orang Islam melakukan dakwah. Tak kira lah daripada segi media sosial ke, daripada segi jemaah tabligh ke, daripada segi masjid ke. Adakah kita dah tak boleh azan? Adakah kita nak mengaji Quran pun dah tak boleh? Adakah Al-Quran dah terpesong? Adakah undang-undang yang ada di dalam negara ni menyusahkan umat Islam, menyusahkan penyebaran agama Islam? Sehingga adakah menyusahkan undang-undang yang ada hari ini, undang-undang penjajah yang ada hari ini, sehingga dekat Seri Petaling, kumpulan-kumpulan jemaah tabligh mereka dah tak boleh buat kerja dah. Mereka tak boleh dakwah rakyat macam melalui jemaah tabligh, ataupun mereka dah tak boleh berkumpul dekat Seri Petaling untuk nak buat, orang panggil apa tu, astagfirullahaladzim, aku lupa lah. Adakah geng-geng jemaah tabligh ni mereka dah tak boleh pergi buat dakwah dekat masjid ke masjid, betul pergi buat gas, pergi buat rumah ke rumah, ketuk pintu, buat macam buat kerja agama? Adakah sudah tak boleh dengan undang-undang yang ada hari ini? Hadi Awang ni aku pun tak faham lah. Disebabkan kerajaan
yang tertubuh hari ini ni tidak menguntungkan hadiah awam, pelbagai yang macam dia kata untuk selera dia, untuk kononnya kata dialah pejuang agama nombor 1 di dunia, dialah. Sedangkan di Brunei tak ada parti PAS, tak ada hadiah awam, dan hadiah awam pun tak ada langsung jasa-jasa hadiah awam terhadap negara-negara Islam lain. Sedangkan di setiap negara ni dia ada pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai semua. Kerja dakwah untuk umat Islam masih alhamdulillah malah manusia yang memeluk agama Islam makin hari makin ramai di dunia ini, tanpa ada hadiah wang pun, tanpa ada parti PAS pun. Dan majoriti rakyat Malaysia yang memeluk agama Islam tanpa parti PAS pun. Berapa ramai Chinese yang memeluk agama Islam tanpa hadiah wang pun. Malah betapa rasisnya hadiah wang. Sedangkan kawan tu dilahirkan, dia tak minta, dia lahir dalam, dia macam di dalam Chinese, dia tak minta apa dekat Allah supaya dia lahir dalam keadaan Cina. Kan? Bila dia dah besar, dia taufik dan hidayah tu Allah letak dekat hati dia, dia bersungguh-sungguh, dia nak cari kebenaran, dia jumpa agama Islam, dia memeluk agama Islam. Dan setiap cercaan hadiah wang kena juga dekat dia sebab dia berbangsa Cina. Walaupun dia agama Islam, tapi keturunan dia, bangsa dia daripada Cina. Adakah kita pun tak fahamlah dia kaitkan dengan Raja-Raja Melayu? Adakah Raja-Raja Melayu bila dia tak berpolitik, adakah Islam terancam? Faham tak? Adakah Islam terancam? Jalan pengakhiran politik hanya letak pada Raja-Raja Melayu dan Sultan Agong. Dalam pengakhiran untuk lantikan, untuk pemecatan, untuk apa-apa pembubaran, terletak dekat Raja-Raja Melayu. Kena faham tu hadiah wang. Kalau bercakap, kita boleh bercakap, tapi yang mangkangnya walaun hak di bawah ni takdir kepala bana. Jadinya dia macam dia kata PKR kan, apa yang dipertahankan oleh PKR itu merupakan ajaran yang dinyatakan oleh Bible Injil yang telah dipesongkan daripada agama para anbiya, seperti mana yang disebutkan di dalam petikan. Adalah macam dia punya petikan kan. Disebabkan sebab prinsip parti PKR sama sebiji seperti ketika Pakatan Rakyat, tak berubah sedikit pun. Malah PKR tak ada kes rasuah pun. PKR tak ada pun menghalalkan rasuah. PKR tak ada pun duk pergi bagi duit, lepas tu bila dah kantoi, bila dah viral, ini adalah sedekah. Kita tak tahulah kan, kita macam otak ni hilang, duk cari tak mau jumpa, tapi dah ada dah. Macam tu lah. Jadi kita boleh kita boleh fikir sendirian. Dan bila ada baca ni macam dia kata, sila baca perlembagaan Parti Islam Se-Malaysia PAS yang menegaskan hukum tertinggi Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Inilah asas agama menjadi pegangan PAS dan perjuangannya. Adakah kerana perkara ini maka PAS dituduh memperalatkan agama? Cuba apa fikir kan? Lepas tu memanglah perlembagaan dia apa semua kononnya dia mengikut Al-Quran. Dan apabila dia memerintah, adakah dia buat semua apa yang tertulis di dalam perlembagaannya? Adakah sewaktu dia duduk di dalam kerajaan 33 bulan, dia desak kerajaan untuk melaksanakan hudud? Dia desak kerajaan untuk melaksanakan RU 355. Adakah kita nak tanya hadiah wang? Kita nak tanya, adakah dia desak kerajaan ketika itu untuk melaksanakan undang-undang Islam? Adakah dia desak untuk tutup disko, hapuskan dadah, hapuskan arak? Adakah kita nak tanya? Setakat kenyataan politik, kenyataan kononnya dia nak bagi walaun dia jadi
Oh betul, oh betul. Itulah kita akan tutup bagi 5 hari. Kalau tutup je lagi lara. Adakah mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut apa yang terkandung di dalam perlembagaan mereka? Bila dia cakap perlembagaan PAS kira macam menegaskan hukum tertinggi ialah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, asas-asas agama yang dipegang oleh PAS. Lepas tu dia tanya bagaimana pula dengan perjuangan PKR? Dia tanya bagaimana pula perjuangan parti PKR, Parti Keadilan Rakyat. Lepas tu dia kata kita berharap supaya mereka kembali kepada Al-Quran, petunjuk Allah SAW yang kekal terpelihara sepanjang zaman. Sesungguhnya melawan Al-Quran bermakna melawan Allah yang Maha Berkuasa. Kita nak tanya saya, bilakah PKR menentang Al-Quran? Bilakah PKR melawan Al-Quran? Kita nak tanya macam tu dekat hadiah awak. Parti PKR bukan macam parti lebay PAS. Parti PKR bukannya macam memperdagangkan agama Islam. Parti PKR bukannya berhujah dengan menggunakan ayat Al-Quran nak menghalalkan perbuatan PKR. PKR sehingga hari ini menegaskan hapuskan rasuah dulu. Rasuah tu lebay. Rasuah tu kena hapuskan dulu. Nak abang pi ke adik awak, rasuah tu kena hapuskan dulu. Rasuah hapus, negara tu bersih dengan rasuah, insya-Allah martabat tu akan dinaikkan. Yang penting kita buat semua apa yang Allah perintahkan. Rasuah, amanah, tabligh, fatona. Kena yang tu, bukannya bersama menyokong pengkhianat, mengangkat pesakau, memeluk pesakau. Lepas tu bila dah kantoi dah ada bukti, oh ini adalah serangan, ini adalah kezaliman. Sedangkan duit masuk dalam akaun parti ada bukti yang kukuh. Hadi awang sila berfikiran waras macam manusia yang ada akal. Janganlah keluarkan kenyataan sebab hang bawa imej Islam. Hang kata hang je Islam, orang lain tak Islam. Hang kata hang je yang mengikut Al-Quran, dan hang kata orang lain tak ikut Al-Quran. Habis bila hang berkuasa, apa yang hang buat wahai Hadi Awang? Ke hang makan gaji buta? Sebab tu orang cakap undang-undang Malaysia ada undang-undang, Malaysia ada perlembagaan. Selagi undang-undang dan juga perlembagaan ni tidak menghuru-harakan agama Islam, tidak memecahkan agama Islam, umat-umat Islam di dalam Malaysia, kita boleh teruskan sehingga akan sampai tahap perpecahan agama Islam, perpecahan berlaku di dalam negara kita. Barulah kita kena gubal satu undang-undang baru. Tak tahu kan, aku pun bila macam, sebab kita sayang agama kita, geng. Kita sayang agama kita. Kita tak mau agama kita diperalatkan. Dan apabila mereka dapat kuasa, kita boleh tengok contoh 30 tahun Kelantan apa jadi, geng. Adakah dengan mereka menegaskan agama Islam ini semua ikut Quran, adakah mereka dapat bantu rakyat? Adakah mereka dapat selesaikan masalah rakyat? Kita nak tanya yang tu. Kita nak orang yang jadi pemimpin tu bukannya semata-mata ulama ataupun bukan semata-mata ustaz. Kita nak kena angkat dia tu pakar ekonomi, dia tahu menguruskan kewangan, dia tahu menguruskan semua. Bukannya semata duk takdir kalah pilihan raya 74 lebih besar daripada 82. Nampak sangat pak ekonomi pengkiraan pun tak tahu macam mana nak boleh jadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi dengan apa yang ku nampak, apa yang ku fikirkan, apa yang ku rasa, Allah tak akan izinkan orang yang tak beramanah, orang yang mempergunakan agama Allah demi kepentingan peribadi, demi kepentingan politik, Allah tak akan izinkan. Allah takkan izinkan seseorang tu menang dengan memperdagangkan, dengan pengkhianatan, dengan perdagangan agama Allah, mempergunakan, memecah belahkan umat Islam, memecah belahkan keharmonian di dalam negara kita. Allah takkan izinkan.
Jika Allah hanya izinkan dengan cara-cara jahat, sedangkan dia tu ulama, dia tu ustaz, tapi atas pengkhianatan yang dia buat baru dia boleh jadi kerajaan. Kalau dengan betul-betul tawakal lillahi ta'ala, betul-betul dia berjuang kan, dengan dia kononnya berjuanglah dengan memperdagangkan agama, dengan memecah belahkan, Allah takkan izinkan. Jadi kan kita sendiri berfikir demi masa depan anak-anak cucu-cucu keturunan kita. Kita kena ingat Ismail Sabri, kita tengok kenyataan Ismail Sabri, bekas Perdana Menteri. Kenyataan Muhyiddin Yassin, depa ni duk buat macam negara kita ni duit dah sangat-sangat banyak. Depa ni kita boleh tengok waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, setiap minggu duk hutang belasan bilion. Setiap minggu hutang belasan bilion berhutang. Sebab tu dalam masa 5 tahun daripada 2018 bulan Mei sehinggalah pembubaran parlimen bulan 11 baru ni, kerajaan Malaysia buat hutang 900 bilion untuk 5 tahun. Berapa bilion dapat bayar hutang tu balik? Kan? Dan sekarang kalau kerajaan yang bodoh, dia akan teruskan berhutang dan berhutang. Tak apa bagi duit dekat rakyat, tak apa bagi. Tapi hutang negara makin besar. Sebab fikiran mereka mudah dapat duit dengan berhutang. Sekarang ni itu yang Anwar Ibrahim sekat, tak mau buat hutang. Dan panggil orang main masuk Malaysia, bawa pelaburan dengan duit keuntungan daripada pelaburan yang kerajaan dapat tu lah bagi dekat rakyat. Bukannya dengan cara korek tabung rakyat, bagi dekat rakyat supaya rakyat diam. Nanti di usia tua, rakyat dah habis KWSP waktu pencen ceput, ada 20,000, 30,000. Nak beli rumah pun tak mampu waktu pencen. Duk rumah sewa, waktu tu duit dah habis. Apa dia boleh buat? Orang terdekat dengan aku ada seorang duk bangga dia ada duit dekat 100,000. 50 dia boleh buat pula ke 50,000, 55 dia boleh buat pula 50,000 je. Dia duk bangga, tapi sampai hari ni dia tak buat rumah, dia tak beli rumah, masih duk menyewa. Kan, sampai bila kita pun macam aku masih muda, aku fikir apa yang perlu aku buat dengan apa kemahiran yang aku ada. Aku perlu pergunakan kemahiran aku untuk masa depan aku. Kan? Jadi kalau yang hang hanya kerja 8 jam daripada sekarang, lepas tu hang nak buat macam gaji hang 5,000, memang tak dapat lah. Lainlah kalau hang dah ada degree, hang ada master, hang kerja 8 jam, hang boleh dapat 20,000 sebulan. Jadi fikir sendiri lagi kan. Kita perlu merancang untuk masa depan kita. Sekarang ni waktu usia muda, laluilah susah, miskin, papa kedana. Sebab benda ni kita kena set. Aku takkan lalui dah kemiskinan yang aku lalui hari ni. So cari jalan, belajar, menimba ilmu. Sekarang ni kita nak belajar apa-apa, tak perlu pergi jumpa orang dah. YouTube ada, search dekat YouTube. Aku nak buat apa supaya ilmu tu kita ada. Macam aku alhamdulillah dulu aku pergi belajar dekat sekolah single phase daripada bahagian wiring. Single phase. Dan aku pun buah sangat, aku belajar setahun. 3 phase aku tak sempat belajar. So dengan 3 phase punya sistem, 100% aku belajar pakai YouTube. Mah Bayu Engineering, aku study dia punya graph, dia punya design. Dan alhamdulillah sekarang aku ada ilmu 3 phase dan aku boleh buat rumah, aku boleh buat kerja yang ada 3 phase. Sekurang-kurangnya alhamdulillah income aku bertambah. Kan kita kena plan di waktu muda ni, letih, susah, laluilah dulu. Dan kena ingat tahun depan aku tak mau lalui seperti mana tahun ni yang aku lalui. Kita kena upgrade diri kita. Ini kalau duk mengharapkan semua bantuan kerajaan, mampu kerajaan pun. Bayangkan Malaysia ada 32 juta aja rakyat. Malaysia ada rakyat 32 juta. Bayangkan Indonesia ada 200 dekat 300 juta rakyat. Amerika ada dekat 400 juta. Ratus-ratus juta punya penduduk, geng.
Mujok kita 32 juta, kerajaan mampu bagi dekat P40, mampu bagi setahun 2,000. Kan? Bayangkan kalau negara penduduk dah lagi ramai, kerajaan takkan mampu punya. Kecuali kalau negara tu kaya dan penduduk dah tak ramai, dia mampu bagi dengan nilai yang tinggi. Jadi kan kita fikir-fikir kan, kita wajib tolak lebay ni. Lebay ni dia jadi makin hari dia makin melampau. Dan apa yang dia cakap tu, ludah dia tu, bila dia ludah jatuh ke atas batang hidung dia sendiri balik kan. Seperti mana lebay-lebay walaun-walaun dia, itulah yang didoktrin otak mereka. Yang penting tak apalah, yang penting ustaz dia ulama. Sedangkan ulama Islam tak ada pun berperangai macam Hadi Awang. Kita fikir itu adakah ulama-ulama yang ada dalam Malaysia ni dah lah. Kita boleh tengok dia tak ada kepentingan politik. Cara dia bercakap pun dapat menyantuni hati-hati orang, dapat menarik orang bukan Islam macam Ustaz Wadi Anwar. Allah saja yang tahu. Kan? Dia bercakap tak ada pun melibatkan parti politik. Orang Cina mai cari dia nak masuk Islam dengan Ustaz Wadi. Bayangkan, kita nak ulama yang seperti itulah, barulah satu dunia boleh respect dia. Tapi kalau ulama seperti Hadi Awang, sendiri fikir geng. Okey geng, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak hantar orang. Assalamualaikum.